Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wahai nabi, kenapa kamu haramkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu, dengan tujuan untuk kamu mendapat keredaan isteri-isteri kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang pertama. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di masjid ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kita baru habis surah At-Talaq. Dalam kuliah lepas kita bincang surah At-Talaq. Surah At-Talaq kita bincang pun dekat setahun juga sebenarnya. Sakan kuliah nak habis satu surah sampai setahun. Padahal surah tak adalah banyak mana, 12 ayat je. Dan kita nak masuk ni surah At-Tahrim pun 12 ayat. Maknanya tunggu tahun depan pula lah nak habis ni. Kira kan. Tapi walau bagaimanapun alhamdulillah, kita dah sebut dalam kuliah kita yang lepas tentang apa kandungan surah At-Talaq. Surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang kebajikan orang perempuan yang wajar orang lelaki kena jaga. Kita sebut dalam kuliah kita yang lepas, dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut cerita orang perempuan secara panjang lebar dalam satu surah namanya surah An-Nisa. Ada pula satu lagi cerita pasal orang perempuan tapi dia tak detail, dipanggil surah At-Talaq. Makanya tidak heran surah An-Nisa yang panjang itu dipanggil juga dengan nama surah An-Nisa'ul Kubra, perempuan yang besar, terjemahan dia. Dan surah At-Talaq ni dipanggil juga dengan nama lain An-Nisa'us Sughra, perempuan yang kecil. Bukan nak cerita orang perempuan tubuh gemuk, tubuh kecil, bukan macam tu. Maksudnya surah tu cerita pasal orang perempuan panjang lebar. Yang ni dia cerita sikit-sikit. Tu cerita pasal surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq kita dah sebut tentang bagaimana status orang perempuan yang ditalak. Kita dah sebut juga bila ditalak dia ada iddah. Dan dalam iddah tu pula dia banyak jenis iddah. Iddah kematian suami, iddah diceraikan suami, iddah bagi orang perempuan yang putus haid, ataupun budak kecil yang tidak ada haid dia berkahwin lepas tu kena talak. Kita dah cerita panjang lebar dalam kuliah kita yang lepas. Dan kita sebut juga talak itu sendiri tu dia ada talak yang raja'i, satu lagi dia panggil talak ba'in. Talak raja'i maksudnya talak yang boleh dirojak, talak satu dan talak dua. Ada satu lagi dia panggil talak ba'in. Talak ba'in ni talak yang tidak boleh dirojak kecuali orang perempuan tu dia kena kahwin dengan lelaki lain yang dalam istilah Islam disebut sebagai al-muhallil. Dalam istilah orang Melayu panggil Cina buta. Yang tu jahat sikit lah orang Melayu tu. Macam tadi istilah lain je nak rembat kan. Jadi dipakailah istilah tu. Jadi orang Cina minta maaf lah. Orang Melayu dah guna turun-temurun istilah itu. Walaupun orang Cina terasa hati, kita kata nak macam mana kalau bubuh istilah lain takut orang Melayu tak faham. Jadi terpaksa juga guna istilah tu kan. Al-muhallil maksudnya lelaki itu, perempuan tadi itu dia kena kahwin dengan lelaki lain
Lepas tu bercerai, lepas tu dia ambil iddah. Ambil iddah baru boleh kahwin balik suami yang asal tadi. Dia panggil talak bain. Dan kita sebut juga talak itu pula daripada sudut yang lain, ada talak sunni dan dia talak bid'ah. Talak Syiah tak ada. Ada talak sunni dengan talak bid'ah. Talak yang dilakukan terhadap orang perempuan ketika dia suci dari haid, dan satu lagi ketika dia sedang haid. Talak orang perempuan yang dikatakan sunni itu talak isteri ketika dia sedang suci dari haid. Tapi kalau kita talak isteri ketika dia sedang haid, dia panggil talak bid'ah. Talak bid'ah. Talak tu tak elok lah. Walaupun hukum talaknya tetap jatuh, tetapi perbuatan itu adalah haram, tidak digalakkan di dalam Islam. Kita orang Islam bila nak cerai isteri tu tengok juga dia punya haid dia. Orang perempuan ketika datang haid emosi dia tak baik, kita jangan tambah lagi emosi dia. Islam jaga sampai tahap itu. Itu Islam lah. Ajaran Quran, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita pinjam panjang lebar dah kita bincang dalam surah At-Talaq itu. Ulang balik secara umum kandungan surah At-Talaq yang telah kita bincang dalam kuliah lepas. Hari ini insya-Allah kita masuk satu surah baru. Surah lama dah kita baru nak kupas. Yang salah faham pula surah baru, ini baru turun. Tak. Surah tu lama dah, cuma kita baru nak kupas baru. Namanya surah At-Tahrim. At-Tahrim bahasa Arab daripada kalimah harama, haram. Haram tu daripada kalimah tahrim, tu daripada kalimah itulah harama, hurima, apa lagi? At-Tahrim. At-Tahrim maksudnya mengharamkan. Maknanya dalam Quran ni ada cerita pasal kerja nak haram-haramkan orang ni. Ada dekat dunia hari ini bukan mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Tu lembak tu. Dia tengok tak serupa dengan dia, habis kafir habis. Dia seorang di Islam. Tu masalah juga kan. Kita orang Islam ni, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ambil stand Nabi Muhammad. Apa-apa pun ambil stand Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni satu orang nabi yang sukar nak kafir orang. Ingat situ. Kita nak cari hadis Nabi kata kau ni kafir ni, susah tak jumpa. Memang tak jumpa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir ke orang. Tapi yang jenis kafir-kafir ke orang ni, orang kita ramailah, berlambak lah. Dia kata dia ikut Islam, tapi kita duk tengok cara dia dengan cara Nabi tak sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak cari satu perkataan Nabi, engkau ni kafir, tak ada. Dia susah nak jumpa macam tu. Sebab Quran sebut inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kerja Quran, kata Allah Taala dalam Quran, sesungguhnya Tuhan kamu wahai Muhammad, dia sahaja lebih mengetahui siapa yang disesatkan daripada jalannya dan siapa yang dapat hidayah. Jadi kita tak payah nak ambil kerja Tuhan. Ada sebilangan kita dia rasa dia dah macam Tuhan, dia boleh nak kafir ke orang. Masalah orang tu jadi macam mana tu kita serah pada Allah SWT. Tugas kita bukan nak kafirkan dia. Tugas kita kena clearkan balik apa yang dia tak clear. Yang tak faham tu kita kena bagi dia faham. Cerita balik elok-elok dekat dia. Mudah-mudahan terbuka hati dia terima Islam yang sebenar. Tu sikap kita lah sebagai orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walau bagaimanapun dalam Quran ni ada satu surah namanya surah At-Tahrim, mengharamkan. Perbuatan nak mengharamkan benda yang halal. Mengharamkan ni ada mengharamkan benda yang haram. Itu okey lah tu. Ada benda tu memang haram tapi umum sangat orang kata halal. Kita kena kata tu haram. Yang tu mengharamkan benda yang haram. Itu memang betul. Tapi ada satu lagi sikap yang tak betul. Kita mengharamkan benda yang halal. Yang tu tak boleh. Benda tu halal, tak boleh kita haram. Ataupun benda tu haram kita halalkan. Tu lagi berlambak lah awak perangai macam tu kan. Dia ada perangai macam tu. Jadi dia tak boleh. Islam tidak membenarkan sebab mengharamkan dan menghalalkan ni bukan kerja manusia. Yang mengharamkan menghalalkan adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Benda ni ada sebut kalau kita baca dalam satu kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi sebut dalam kitab dia Al-Halal wal Haram fil Islam, nama kitab. Dia disebut At-Tahrim wa At-Tahlil qarinu syirk. Kerja nak haramkan, kerja nak menghalalkan ni adik-beradik syirik. Jangan duk pandai-pandai lah. Kalau nak tentukan benda tu halal atau haram, kena cek Quran kata apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya rasa haram kot, rasa-rasa tak boleh. Islam ni bukan main agama rasa-rasa. Islam ni bukan agama rasa-rasa. Dia sebenarnya ada sumber. Tu Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah At-Tahrim ni Allah Taala turunkan di Madinah. Inilah salah satu surah yang turunkan di Madinah. Kenapa turun di Madinah? Sebab surah ni dia menceritakan tentang hukum hakam. Kita kena ingat masa Nabi SAW duduk dekat Mekah, hukum hakam ni ada tapi tak banyak.
Sikit sangat. Yang ada hukum hakam di masa Nabi Muhammad duduk Mekah ni, dia melibatkan benda-benda dasar dalam agama. Contoh dalam tidak boleh tipu dalam timbangan. Yang ni orang Islam terima, orang bukan Islam terima. Itu benda-benda dasar dalam agama. Bukan agama Islam, agama ni pun boleh terima. Tipu dalam timbangan, buat baik pada ibu bapa, orang kafir pun terima. Orang Islam pun terima, orang kafir pun terima. Yang tu nama masa duduk dekat Mekah. Apa lagi? Konsep keadilan, konsep kebebasan bersuara. Yang tu ada dalam Quran, dalam hadis, dan gambaran itu dan diturunkan ayat-ayat sebegitu selalunya melibatkan di Mekah. Tapi pendetailan hukum-hukum tu bukan di Mekah, dah berpindah di Madinah. Contoh macam ayat hudud, qisas, itu ayat di Madinah. Masa Nabi SAW duduk Madinah, baru turun ayat-ayat yang berkait dengan hudud. As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki perempuan sampai salam potong tangan. Di mana ayat turun? Madinah. Apa lagi? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan pada kamu melaksanakan hukuman qisas apabila berlaku pembunuhan. Bunuh balah dipanggil kan? Hukum bunuh balah tu bila turunkan ayat itu semasa di Madinah. Ayat yang tentang pasal puasa, kutiba alaikumus siyam, ayat tu pun diturunkan di Madinah. Di Madinah tu pula bukan tahun pertama sampai tahun kedua. Nabi SAW sampai tahun pertama tu puasa-puasa ni tak ada lagi. Mari tahun kedua baru turun ayat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tu dipanggil ayat-ayat hukum. Bila kita sebut ayat-ayat hukum, pasti ayat itu diturunkan di Madinah. Antara surah yang menceritakan pendetailan hukum-hukum yang kecil-kecil ni adalah surah At-Tahrim, surah pengharaman, surah yang mengharamkan, yang mencerita tentang orang yang mengharamkan. Ini surah At-Tahrim. Dan apa kaitan di antara surah At-Tahrim dengan surah sebelum, iaitu surah At-Talaq? Surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana nak jaga kebajikan orang perempuan. Itu surah At-Talaq. Dalam surah At-Tahrim ni pula, janganlah terlalu sayang isteri sampai haramkan benda yang dihalalkan kerana ikut isteri. Gitu pula. Dia kadang-kadang ni ada orang ni buat lebih kurang dengan bini, ada pula satu lagi dia terlebih pula dengan bini. Jadi dia kena kontrol balik kan. Nak sayang bini tu tak salah, sayanglah bini tu, memang benda tu pun digalakkan di dalam Islam. Tapi sayang bini tu janganlah sampai ikut bini sampai Quran pun tinggal. Tu tak betul tu kan. Jadi dia imbang balik antara surah At-Talaq dengan surah At-Tahrim ni. Dia nak imbangkan balik. Imbangan dia kalau surah At-Talaq, dia nak pamerkan ni, korang orang lelaki ni jangan buat lebih kurang sangat orang perempuan. Kalau bercerai tu jangan doa cerai mampir langkau, tak boleh. Jadi undang-undang dia. Antaranya muta'ah, bukan kahwin muta'ah. Muta'ah ni maknanya bayar nafkah yang perlu dia dapat semasa di dalam iddah kan. Dia panggil muta'ah, kena bagi. Yang ni hak orang perempuan. Jadi surah At-Talaq ni dia nak ajar pada kita ni jangan buat lebih kurang dengan isteri apabila bercerai. Satu part. Surah At-Tahrim ni Allah Ta'ala nak ajar pula bagi orang yang terlebih sayang bini. Gitu pula. Orang terlebih sayang bini, yang ni tak sayang bini terus, yang ni terlebih pula sayang bini. Bila terlebih sayang bini sampai bini kata I tak suka ni yang jenis warna-warna hijau, contoh, disebabkan dia tak suka warna hijau, dia kata kalau macam tu I pun nak haramkan warna hijau pada diri I. Wah, kau pahal kan? Bintang-bintang bini tak suka dengan dia pun tak suka tahan lagi Syekh, dia pergi kata haram pula. Yang tu mengarut lah. Yang tu mengarut. Inilah perbezaan di antara surah At-Talaq dengan surah At-Tahrim. Itu perbezaan begitu. Jadi surah At-Talaq ni, surah At-Tahrim ni Allah Ta'ala sebut di awal ayat, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Terjemahan dia, wahai nabi. Quran ni Allah Ta'ala dah panggil ya ayyuhan nabi ni tak banyak, terlalu sikit berbanding Allah Ta'ala panggil manusia ya ayyuhan nas banyak, ya ayyuhalladzina amanu banyak, wahai orang-orang beriman, wahai manusia. Tapi kalau kita cari dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut wahai nabi, tak banyak, sikit sangat. Tapi Allah Ta'ala panggil juga ya ayyuhan nabi. Kenapa Allah Ta'ala khusus sebut nama nabi tu, an-nabi tu kenapa? Ataupun kalau kita nak timbulkan soalan lain, kenapa dia panggil ayuhan nabi, kenapa dia tak panggil ya Muhammad? Contoh, kalau sebut Muhammad tu jelaslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi dia tak panggil ya Muhammad, dia panggil ya ayuhan nabi, dia panggil gelaran. Yang pertama Allah Ta'ala nak ajar pada kita, macam Anda selalu sebut sebelum ni pun, teknik komunikasi.
Kita ni kadang-kadang berinteraksi dengan manusia ni, dia ada gelaran-gelaran, panggil gelaran dia. Sebab gelaran tu dia lebih dekat dengan manusia. Betul. Orang tu YB contoh. Nama dia adalah yang berhormat Fulan bin Fulan. Kita panggil dia, jangan panggil Fulan bin Fulan, dia tak apa cantik, panggil YB. Tak apa, panggil YB. Kan? Ataupun ada orang tu dia ada datuk, contoh datuk ke Tan Sri ke Datuk Sri ke apa ke, yang orang memang bagi pada dia anugerah kan. Kita jumpa dia, walaupun kita tak setujulah dengan sultan sekalipun lah, minta maaf lah sebut kan, kadang-kadang kita tak apa nak boleh sangat dengan jawatan-jawatan sultan, raja-raja, tapi itu jawatan yang raja bagi pada dia. Bila kita jumpa dia, kita kena panggil datuk. Nampak agak hormat sikit. Ni teknik komunikasi. Kita tak setuju dengan sultan, tapi bila kita menghadap dia, panggil tuanku, kita panggil tuanku. Tu sikap, ni sikap, teknik komunikasi yang diajar di dalam Al-Quran. Macam kita dah sebut sebelum-sebelum ni pun, Allah Ta'ala bila panggil orang-orang Yahudi, dia tak panggil ya ayyuhal yahuda wan nasara. Dia tak panggil ya ayyuhal yahuda wan nasara, tak panggil macam tu. Dia panggil ya bani Israel. Cantik sikit ayat tu. Ya bani Israel, ya ahlal kitab. Dia tak panggil ya al yahuda wan nasara. Dengar tu pun nampak percecah gaduh dah. Betul tak? Nampak dengar tu percecah gaduh dah. Jadi dia kata tak boleh. Kamu ni nak ajak dia ni kepada kita ni, nak ajak orang Yahudi tu berhenti daripada buat jahat, mari dekat pada kita. Kita nak ajak, tiba-tiba kita al-yahuda wan nasara. Dulu lagi lari daripada kita. Dulu lagi dengar tak lagi dia ni. Kawat lebih kurang ni maki aku tak tahu. Jangan, tak elok. Kau guna satu perkataan, yang perkataan tu menyebabkan dia tak lari daripada kamu. Paling koman dia boleh duduk dengan kamu walaupun tak ikut kamu. Panggillah dengan panggilan ya bani Israel. Wahai bani Israel. Dekat sikit, dekat dengan emosi orang Yahudi itu sendiri. Kita panggil apa lagi? Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Dekat sikit dengan kita supaya dia tak lari. Orang panggil teknik komunikasi. Teknik komunikasi ni betul-betul manusia aja, betul-betul Quran aja. Quran aja. Antara teknik komunikasi lain yang Allah Ta'ala ajar ni bila Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak panggil ya Muhammad. Kita dengar ya Muhammad tu pun tak apa nak sedap juga, kan? Dia bubur sikit ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Hormat ni. Macam kita jumpa seorang datuk tu, datuk, panggil datuk kat dia, dia pun hai, untung juga datuk ni. Dia bunyi panggil datuk tu, dia punya emosi tu rasa lain. Kita tak pergi panggil, "Hei fulan." Sedap sebut. Dia pun, "Oi, kurang hajar dia ni." Nampak? Emosi tu pun kena jaga juga, Betul. Anak kadang-kadang jumpa ramai, ada seorang, anak pergi ke Kedah sekali. Ada seorang ustaz, anak tak tahu dia ustaz. Anak tak tahu dia tu ustaz. Dia pakai kepiah, pakai baju Melayu, pakai seluar selek. Anak cukup tak tahu dia tu ustaz, tapi orang tua lah. Jadi anak bila jumpa orang tua, anak panggil Tuan Haji. Tuan Haji apa khabar, macam tu lah. Kita dia ingat, kita tak tahu dia ustaz, dia panggil Pak Haji. Apa khabar? Dia kata apa? "Hei, hang tu budak-budak, jangan panggil aku Pak Haji." Nak panggil apa? Panggil ustaz. Baru tahu dia tu ustaz. Ada juga. Anak kata, macam tu. Anak pun minta maaf, anak tak tahu yang ni ustaz. Jadi lepas ni anda panggil ustaz lah. Kan? Dia ada tu. Kalau sebut ustaz tu, dia punya bangga, dia punya sengit dia berjalan. Allah Ta'ala maha tahulah. Dia tak boleh. Sebut Tuan Haji pun tak boleh. Padahal sebutan Tuan Haji tu bagus dah sebenarnya, kan? Dah betul. Kadang-kadang ada orang marah kerana nak panggil semua Tok Haji pada orang tu. Anak jumpa orang tu panggil Pak Haji kata, Mekah tak lagi panggil Haji apa? Dia marah kita balik. Kita panggil Tuan Haji kat dia, baik tak pergi Mekah lagi. Anak cakap satu lah, kalau orang Arab belajar sastra Arab, dia ada satu istilah, dia panggil al-i'tibaru ma yakun. Kita memanggil satu perkara yang mengandungi maksud mengiktibarkan benda yang bakal berlaku. Dia panggil Tuan Haji, ada kandungan doa, mudah-mudahan lepas ni pergi ke Mekah. Dalam Islam tu jadi, dalam bahasa Arab tu jadi teori tu kan. Jadi ya Tuan Haji, jangan panggil Tuan Haji, aku tak pergi Mekah lagi. Tak, saya panggil ni biar lama-lama mana tahu jadi doa, akan datang insya-Allah pergi ke Mekah. Insya-Allah lah. Kan ramai macam tu. Ada sekali tu ada jumpa dekat, ada tempat dekat Sungai Buloh, panggil Tuan Haji. Dia ni tak kata apa, diam. Dia tak marah, dia tak kata ya, tak kata tidak. Satu hari lepas kuliah ajak minum teh, kita pergi minum teh sekali dengan dia. Dia bersembang sambil minum teh tu, dia pun cakap, "Ustaz, minta maaf lah, Ustaz duk panggil Tuan Haji, sampai orang lain pun panggil saya Tuan Haji. Sebab orang tu ingat saya pergi haji sungguh kerana mula Ustaz. Sebenarnya Ustaz tak pergi Mekah lagi." Dengan aku tak pergi Mekah lagi. Anak pun cakap lah, mudah-mudahan lagi ke Mekah. Cakap macam tu lah. Rupa-rupanya anak cakap tu, tak lama kemudian, 5 bulan kemudian tu mari musim haji, Mekah sungguh Pak Haji tu.
Alhamdulillah. Padahal masa dia pergi tu dia kata tak ada duit je tu. Masa nak pergi tu duit tak ada. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata berkat ana duk panggil dia tuan haji. Orang lain pun pakat-pakat tuan haji. Datang seorang orang kaya, tanya dia pergi Mekah ke? Dia kata tak pergi. Tak apa pergi, saya sponsor. Orang sponsor tu pergi ke Mekah. Berkat. Waktu kita kan raja-raja sebut tuan haji, tuan haji, tuan haji. Lama-lama pergi ke Mekah tak tahu ke dia. Seorang bercakap mungkin tak jadi, tapi ramai-ramai bercakap mana tahu jadi. Betul tak? Macam Nabi Muhammad SAW ajar pada kita, bila nak sembahyang jenazah ni, pastikan kalau boleh lah, kalau boleh sembahyang jenazah tu jemaah biar sampai 40 orang ke atas kalau boleh. Sebab tu sembahyang jenazah ni cukup baik kita kalau meninggal hari Jumaat ni baik. Sebab apa baik meninggal hari Jumaat tu? Lepas sembahyang Jumaat tu kita sembahyang jenazah lepas sembahyang Jumaat, betul tak? Habis sembahyang Jumaat buat keluar jenazah, mari sembahyang. Orang ramai-ramai doa untuk dia. Mungkinlah doa ustaz tu Allahumma firlahu tak berkat. Yalah ustaz pun hafrah macam orang lain juga. Jangan dia ingat ustaz ni, oi ustaz ni mesti mula dah. Ustaz yang hafrah pun berlambak. Ingat situ. Yang baik pun ada, yang penyamun pun boleh tahan juga sebenarnya. Jangan dia ingat bila ustaz mesti baik. Ustaz tak mesti baik. Berlambak ustaz tak baik. Ustaz jadi ustaz sebab dia ngaji Azhar dia. Kalau dia mengaji kat Amerika, orang tak panggil dia ustaz. Tu je. Dia mengaji bidang Quran hadis, sebab tu dia boleh bahas Quran hadis. Kalau dia mengaji kat Amerika, dia mengaji bahagian benda lain, dia tak boleh bahas Quran hadis. Kita ni tak boleh bahas Quran hadis sebab tak mengaji Quran hadis. Ustaz tu boleh bahas Quran hadis sebab dia mengaji Quran hadis. Tu je beza dia. Baik belum tentu lagi baik kan. Sebab ada yang baik, yang penyamun pun boleh tahan jugalah sebenarnya kan. Jadi ustaz ni kadang-kadang dia berdoa, tak mesti doa dia berkat. Tapi kadang-kadang tu yang orang-orang biasa tu yang belakang tu lagi berkat. Betul. Ana cakap terang Ana kadang-kadang ana respect dengan orang bertakwa walaupun dia tak pandai sekalipun. Ana respect. Dekat Seri Damansara ni, Abang Aish pun ada orang Seri Damansara. Ni dekat Seri Damansara tu lah ada seorang nama Haji Kamal. Minta maaf lah sebut, clear lah sebut, dia pun meninggal lah. Haji Kamal orang cukup baik, cukup baik. Kerja dia datang semayang awal, duduk dekat satu tiang, ambil Quran baca 5 minit, tak panjang, 5 minit habis baca Quran. Orang semayang, mari semayang, habis semayang dia pergi belakang baca Quran pula. Hari-hari buat kerja macam tu. Kerja Pak Haji ni, Pak Haji ni, dia ni kalau bersembang-sembang, tiba-tiba duk bersembang, orang duk cerita mengumpat, dia pun tak apalah, Assalamualaikum, terus pergi. Tak suka mengumpat, cukup baik. Dapat berita, kita sentuh hati. Sebab apa? Berita meninggal tengah semayang tahajud ketika sedang sujud. Allah Rabbi, rebah. Kita ni rebah kejap. Orang telefon, ustaz ni Haji Kamal kenal. Kenapa Haji Kamal? Apa khabar dia? Dia kata meninggal semalam. Hari tu pula hari Jumaat. Mana meninggal malam Jumaat, satu part dah. Yang dicerita lagi menarik ustaz, duk semayang tahajud dengan isteri. Duk semayang tahajud tengah sujud tu, isteri ni tunggu-tunggu tak bangkit daripada sujud. Ni apa hal suami aku Last kali lama sangat tu bukan dia lah, sampai dekat sejam tu bukan dia sujud apa sejam ni. Last kali bini buat pandai-pandai bangkit bang rebah, meninggal tengah sujud. Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita kenal Pak Haji tu, dia bukan ustaz. Quran kalau kita dengar dia baca pun adalah masalah tajwid dia kan. Tapi Allah Taala nak bagi tahu pada kita yang takwa ni bukan mesti ustaz. Orang mengaji agama banyak-banyak belum tentu jadi bertakwa. Kadang-kadang mengaji tak banyak tapi amat, yang tu lagi takwa. Kita ni jadi orang takwa. Semua kita ni ada peluang nak jadi orang yang bertakwa. Walaupun kadang-kala kita tak ada kesempatan nak jadi orang alim. Tak ada kesempatan. Tua-tua pun nak mengaji alim apa? Walaupun tak mustahil. Ada. Zaman dulu ada orang tua jadi alim, ada. Kalau kita baca kitab Fathul Bari Syarhul Bukhari, nama kitab, bukan Ustaz Fathul Bari tu, orang lain tu. Nama kitab ada satu kitab nama Fathul Bari Syarhul Bukhari, syarah terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Fathul Bari, kitab Fathul Bari itu penulis nama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, nama penulis kitab. Kenapa orang panggil Ibn Hajar? Bukan nama dia Hajar, bukan nama bapa dia Hajar, bukan. Ibn Hajar di terjemah Melayu anak butir batu. Orang panggil anak butir batu. Kenapa orang panggil anak butir batu? Sebab dia ni start mengaji tua baru start mengaji. Ngajilah tapi tua, mengapa tak ingat? Mengapa tak ingat? Mengapa tak ingat? Ambil hadis baca tak ingat, ambil Quran ngapa tak ingat. Dia jadi frust, dia tension belajar. Last kali dia pergi masuk dalam satu gua, dia frust tu, dia termenung. Tengah termenung tu dia nampak ada air menitik kat satu batu. Tak menitik dan batu terlekuk. Dia fikir, air tu lembut, batu terkerah. Last kali lekuk juga batu tu. Aku ni kalau mengaji betul-betul alim aku ni. Cuma ni mungkin aku tak bersungguh kot. Dia balik, dia berazam belajar. Alim.
belajar jadi orang alim, kulis kitab 18 jilid kitab, main-main kau. Nak cerita, jangan dok kata orang tua tak ada kesempatan jadi orang alim. Tak, ada kesempatan, cuma bersungguh tak bersungguh ya. Sungguh tak bersungguh. Kalau mengaji betul-betul alim. Kalau mengaji muda-muda tak bersungguh, bodoh juga. Berlama. Betul tak? Muda-muda start belajarlah muda tapi tak bersungguh, bodoh situ je Syekh. Anak kerja kata teranglah, wallahu yu'ti, innama ana qasim wallahu yu'ti. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku ni nyampaikan ilmu, yang bagi faham Allah Taala. Anak mengaji pondok Lubuk Tapah Pasir Mas Kelantan. Masa tu umur 15 tahun ngaji pondok. Anak daripada kecil sekolah belajar agama. Daripada kecil umur 13 tahun tu start baca Quran dah. Baca Quran, mengaji pondok Pakistan, Mesir, mana berjalan habis mengaji dah. Tapi tak mengaji bidang lain, mengaji bidang Quran hadis, mengaji bidang Islam, mengaji agama daripada kecil. Masa ngaji pondok dulu, ada seorang kawan anak, namanya Khaidir, nama dia, jiran pondok sebelah. Kita pondok ni dia by pondok, bukan asrama, pondok dan pondok kan. Kawan anak ni, dia bagi tahu kerana dia malam dia tidur tak nak pakai kain selimut. Sengaja tidur tak nak pakai kain selimut. Kita tanya kenapa? Dia kata kalau tidur pakai kain selimut nanti sedap tidur. Bila sedap tidur malah nak bangun nak baca kitab, malah tak nak, dia nak baca kitab. Kerja dia pukul 3 pagi kita dah dengar pondok jemur kokak pergi mandi apa, baca kitab. Oh, ngapa kitab? Matan Al-Ajrumiyah. Masa tu kitab macam Rumiyah ni kitab mula-mula sekali mengaji dalam bidang bahasa Arab. Kena mengaji kitab tu. Ngaji pondok kena ngapal kitab ni. Dia ni mengapa, betul-betul mengapal. Mengapa. Kita ni kaki tidur. Tidur kita tak bangun kita. Kita pun ngapal juga, ngapa kita gitu ya. Alhamdulillah kita ni ada peluang sikit sampai ke Pakistan. Lepas tu pergi ke Mesir. Balik kawan anak hak dok bersungguh mengaji tu, dok pondok lagi. Dok ngaji lagi. Anak mengajar banyak tempat dah. Kita masuk ke universiti betah-betah kerja apa dah dia ni. Dok pondok lagi entah Syekh. Dia tanya, dia kata apa? Aku ni dilahirkan sebagai benok, kata dia. Benok aku ni, dia kata. Kita pun fikir betul lah Nabi kata. Yang Nabi SAW sebut, innama ana qasim Allahu yu'ti. Aku ni menyampaikan ilmu yang pergi campak ke pahaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin dia Syekh, pemberian Allah. Poin dia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apa, usaha kena ada usaha. Tak dapat, tapi ada satu benda yang kita dapat, syurga. Tak dapat, ada satu benda Allah Ta'ala nak bagi, pahala. Pahala itu cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun susah. Orang kadang-kadang belajar Al-Quran, dia kata Allah Ustaz tak larat mengaji, nak sebut kalimah ra tu pasal dah tak boleh sebut. Ra dia wa situ, ra wa Allah susahnya mamak ni. Kita pergi ajar ya ayyuhallazina amanu, dia ya ayyuhallazina amanu. Tengok zal jadi jim, tak ada betul-betul. Salah pak cik oi, bukan ya ayyuhallazi, ya ayyuhallazi, za. Oh za. Ya ayyuhallazi juga. Dia tak lagi. Biar dia baca tak apa. Tapi kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, kerana dia gagap itu sendiri ada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak Nak cerita kelebihan tu ada. Ada satu part lagi ni berkait dengan kita belajar. Nak jadi pandai atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Usaha tetap usaha. Tapi ada satu lagi yang kita memang boleh usaha, iaitu jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa. Kadang-kadang ilmu tak banyak, dapat sikit amal, bertakwa. Ada pula orang ni belajar ilmu banyak tapi tak amal. Ini bukan takwa, ini haprak. Dia ada dia ada. Jadi usahalah untuk jadi orang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Aku pun tak faham kenapa jangan sampai ke sini kuliah kan. Tafsir tu tak mana ni. Okey, kita masuk ayat kita balik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Maksudnya Allah Taala nak ajar cara kita berinteraksi itulah. Bila kita panggil tu, kalau ada gelaran panggil gelaran. Datuk Sri, apa lagi Tan Sri, panggil gelaran itu. Panggil Pak Haji ke Ustaz ke apa, panggil. Tak apa. Benda itu memang digalakkan di dalam Islam. Sebab itu bila tengok ayat yang Allah Taala panggil Nabi Muhammad, Allah Taala tak panggil ya Muhammad, tak. Dia panggil dengan gelaran. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Itu satu. Yang kedua, ayat ni Allah Subhanahu wa taala panggil nabi bukan bermaksud hukum ni tertakluk kepada nabi je, tak. Walaupun dia sebut tentang nabi, tapi dia special case sebab perkara ni betul-betul melibatkan nabi. Tetapi hukum itu juga tertakluk juga dengan manusia-manusia yang lain. Makanya kita kena bandinglah, kita kena kiaskan. Sekiranya kes yang sama juga berlaku kepada manusia-manusia yang lain. Dua. Yang ketiga, ayat ni adalah gambaran macam mana Allah Ta'ala menegur nabi. Kita baca dalam Quran, ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala pamerkan, yang Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad. Ada
Antaranya pasal abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Nabi Muhammad SAW bermasa muka dan berpaling ketika datang sahabat buta. Poinnya Nabi Muhammad pernah buat silap, tapi silap Nabi terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kena faham tu. Dia Nabi ni, dia Nabi adalah orang. Nabi Muhammad ni orang, Nabi Musa tu orang, semua Nabi-Nabi ni orang. Nabi Adam AS orang. Tapi Nabi orang, bila orang, mesti dia buat silap, mesti ada silap dia. Beza Nabi Muhammad, Nabi-Nabi lain dengan kita, dia diberikan wahyu, kita tidak diberikan wahyu. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha. Allah Ta'ala sebut Quran. Katakanlah Muhammad, aku ni manusia biasa. Biasa aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keluar pula satu istilah dipanggil maksum. Maksum maksudnya orang yang tidak melakukan dosa, bukan orang tidak melakukan kesilapan. Itu silap pun. Maksum maksudnya orang yang tidak melakukan dosa. Silap, orang kena silap. Kalau tak silap itu bukan orang, itu dah jadi Tuhan. Kalau tak silap itu malaikat, itu bukan manusia. Sifat Nabi dia orang, maka dia buat silap tapi dia tak berdosa. Sebab ada benda yang silap menyebabkan dosa, ada benda yang silap tidak menyebabkan dosa. Kita sendirilah sebagai contoh, langgar lampu merah, dosa tak? Tak dosa langgar lampu merah, tapi salah. Betul tak? Ustaz-ustaz berlambak bawa kereta langgar lampu merah, anak banyak kali lah. Malam-malam balik pukul 4 pagi, lalu dekat satu traffic light, tunggu apa tengah malam tepi pula kubur, lagi langgar lampu merah. Okay. Dah lah kereta tak ada langgar, dosa? Tak dosa. Langgar lampu merah ni dia adalah salah, bukti salah. Kalau boleh tahan memang kena saman. Maknanya salah lah, tapi dosa? Tak kira sebagai dosa. Kita bawa kereta naik atas highway 120 km sejam, kita rembat 170. Wah, macam mana pakai BMW? Mestilah laju. Takkan BMW bawa 100 je, apa barang bawa BMW macam tu, kan? Dia bawa laju tu lebih 120. Salah? Memang salah. Berdosa? Tak berdosa. Maksudnya di sana ada benda yang salah berdosa, ada salah yang tidak melibatkan kepada dosa. Nabi serupa juga. Nabi Adam AS dia buat silap, tapi di silap dia tidak dosa. Antaranya makan buah khuldi. Makan buah khuldi, Allah Ta'ala kata jangan dekat. Dia pergi dekat juga. Pergi dekat, salah? Memang salah. Berdosa? Tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Nabi sifat dia maksum. Nabi Muhammad SAW buat silap, ada silap dia, tapi berdosa? Tak berdosa. Bila dia bersembang dengan pembesar-pembesar Mekah pada ketika itu, niat Nabi cukup baik nak ajak pembesar-pembesar Mekah ni kepada Islam. Sembang dengan siapa? Abu Jahal, sembang dengan Abu Sufyan, orang besar Mekah ni. Jomlah pada Islam, jomlah. Dok sembang ini elok, datang seorang sahabat buta yang dia tak tahu Nabi Muhammad dok sembang dengan siapa. Dia kata, Muhammad nak tanya hukum, ya Rasulullah nak tanya hukum. Nabi tengok, alamak kacau daunnya Mamat ni, aku dok sibuk nak dakwah Mamat ni, dia pula nak tanya hukum dengan aku. Terganggu kan? Bila terganggu, Nabi Muhammad tengok balik, masa muka pula Allah terus tegur Nabi SAW. Maksudnya silap, tapi tidak melibatkan kepada dosa. Yang ni pun satu ayat lagi yang Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad silap, tapi tidak melibatkan kepada dosa. Dan Nabi bila silap terus ditegur. Itu lebih Nabi. Itu yang Allah Ta'ala sebut, la yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Nabi Muhammad ni takkan cakap dengan hawa nafsu kecuali diwahyukan oleh Allah. Bila ada silap dia, yang silap dia pun tak melibatkan hawa nafsu, tapi terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni macam sekarang nak bincang 2-3 hari ni pasal anti hadis. Ada pula keluar balik cerita ni kan. Cerita anti hadis ni bukan cerita baru, lama dah. Cerita anti hadis ni cerita lama. Zaman Nabi SAW pun dah ada orang-orang anti Nabi SAW. Kita mari 2-3 kes. Yang pertama, dia melibatkan seorang lelaki, dia melibatkan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni kelebihan dia berjalan mana-mana dia bawa buku, bawa pen. Apa kerja dia? Dia tengok Nabi buat satu benda, dia tulis. Dia dengar perkataan Nabi, dia terus tulis. Bila dia tulis semua perkara daripada Nabi SAW, ditengok oleh orang-orang Arab Quraisy yang kafir tu. Orang Arab Quraisy ni pergi jumpa dia, kata, engkau tahu tak? Muhammad SAW ni bashar, manusia biasa je. Bila dikana basyarun, dia ni adalah orang biasa, mestilah ada hawa nafsu. Kau tahu yang kau tulis tu kadang-kadang benda bukan hawa nafsu ke? Dia ni bila dengar fatamassaktu anil kitabah, tak tulis, berhenti tulis. Tapi hati tak sedap, rasa macam tak kena pula tak tulis. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku ni dok tulis apa saja yang kamu buat, apa saja yang kamu cakap, aku dah buat. Tiba-tiba datang geng Arab Quraisy ni, dia kata jangan tulis sebab kamu bercakap dengan hawa nafsu pun ada juga.
Nabi Muhammad SAW dalam hadis sebut fa'auma'a biismihi ila fihi, dia mengisyaratkan jarinya kepada mulutnya, lalu dia berkata la yakhruju min hadza illa al-haq, tidak keluar daripada ini kecuali kebenaran. Perkataan Nabi SAW. Maksudnya pada zaman Nabi tu dah ada golongan anti hadis. Nampak tak? Zaman Nabi tu dah ada dah. Jangan percaya Muhammad ni. Ada dulu. Bila tu zaman Nabi Muhammad hidup lagi. Ada dah. Satu kes. Kes yang kedua, bukan sekadar dia anti Nabi Muhammad, dia create dia pula Nabi. Ada tak? Namanya Musailamatul Kadzab, nama dia. Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab tu gelaran dia. Makna Melayu kaki kelentong. Kalau dia bercakap tu 10, 100 tak boleh percaya. Maknanya kan. Jadi dia ada kaki kelentong. Al-Kadzab. Nama dia Musailamah. Dia mengaku jadi Nabi. Itu yang canggih dia tu. Aku Nabi kata dia. Bukan sekadar dia mengaku jadi Nabi, mana-mana manusia yang pergi jumpa dia dan dia tanya aku ni Nabi ke tidak, orang tu kata tak, dia bunuh orang tu. Tu boleh teruk je Muhammad tu. Bahkan ada sahabat Nabi kena bunuh dengan dia. Ada 2 orang sahabat pergi jumpa dekat dia kat kampung dia, pergi jumpa, dia pergi tangkap dua-dua, dia tanya aku ni Nabi ke tidak, aku Nabi ke tidak. Dia tanya kawan tu, kawan tu kata apa? Alah kau ni kalau Nabi pun cayam. Bahasa anak tu bukan bahasa sahabat tu. Misal kalau bahasa anak cak ayam kata bukan Nabi kau ni, mengarut haprak. Yang kawan ni geram, dia pergi tangkap, dia pergi bunuh orang tu. Ada pula seorang lagi sahabat, dia kata aku dah bunuh kawan tu, engkau macam mana pula, aku ni Nabi ke tidak? Dia tanya kawan tu. Kau tu kata apa? Tak, engkau memang Nabi, kau memang Nabi. Takut sangat cakap macam tu. Bila terlepas balik ke jumpa Nabi SAW, cerita Rasulullah, aku ni cukup takut dengan Musailamatul Kadzab. Dia suruh kita mengaku dia Nabi. Yang kawan tu kata bukan, kena bunuh. Aku takut, aku sebutlah Nabi sungguh. Aku ni murtad ke tidak agak-agak. Kita tanya Nabi SAW. Nabi kata yang pertama tu Al-Azimah, dia tu ambil jalan yang betul, iaitu kena bunuh, mati syahid, Alhamdulillah. Yang kamu ni ambil jalan rukhsah, itu pun dibenarkan di dalam Islam. Nampak? Nak cerita sama Nabi dah ada dah. Kalau kita baca pula zaman era-era kemudian pun ada lagi cerita nak memburukkan Nabi SAW. Kat mana adalah beberapa hadis Nabi SAW yang di-create, yang sebenarnya Nabi Muhammad tak buat pun, tapi saja dicipta-cipta supaya nak memburukkan Nabi SAW. Antaranya pada zaman Nabi SAW, kalau kita baca hadis-hadis tertentu dipamerkan pada hayat hidup Nabi, Nabi pernah membunuh orang dan bunuh itu dengan membakar mayat itu. Ini tak betul. Hadis palsu, sengaja dicipta supaya nak memburukkan sifat Nabi SAW. Memang ada. Cuma yang terbaru pula keluar. Itu masalah terbaru. Kan? Terbaru kat Malaysia pula. Tu yang terbaru keluar lah. Anti hadis, tak suka hadis. Kita kena pakai Quran je. Jangan pakai hadis Nabi. Nabi Muhammad ni entah ada ke tak ada, tapi Quran kita kena percaya. Aku pun pelik, macam mana dia boleh percaya Quran, dia tak percaya Nabi, sedangkan Quran tu mula-mula sekali keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Betul tak? Quran tu mula-mula sekali keluar mulut siapa? Mulut Muhammad lah, bukan keluar mulut Ustaz Panji. Mula-mula sekali Quran tu sumbernya mari mana tu? Mulut Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dia kata dia percaya Quran, mulut Muhammad tak percaya. Kan pening nama dia. Itu pun kita boleh fikir, ajaib orang ini. Betul kan? Dia pergi bahas apa lagi? Dia kata macam-macam lah. Kalau tengok ujah dia kata Quran ni tak jelas sebenarnya, Quran ni tak clear. Sebab itu orang kena baca hadis Nabi SAW. Jadi Quran tak clear, tak pakai Quran. Tak, Quran ni jelas. Dan kenapa saya baca tak faham? Sebab mu bodoh. Betul tak? Cikgu mengajar pandai sampai orang, cikgu ni mengajar cukup pandai mengajar, cikgu ajar tu clear, tiba-tiba kita seorang tak faham. Itu bukan masalah cikgu tak clear, itu masalah kita yang bodoh. Betul tak? Kalau kita bodoh, jangan salahkan cikgu yang mengajar pandai tu. Faham? Yang kamu tu lah kena belajar. Betul. Dia tak faham, dia kata Quran tak jelas, padahal mu bodoh. Nampak isu dia kan? Allah Rabbi. Adalah manusia macam ni tu memang ada. Dia rasa dia lagi pandai. Dia kata Nabi Muhammad tak tahu semua perkara. Bukan semua perkara Nabi Muhammad tahu. Kalau Nabi Muhammad yang pakar Quran, yang zuk dengan Quran tu pun dianggap sebagai tak faham semua perkara, yang kamu tak reti Quran lagi tak tahu apa. Betul tak? Lagi logik lah. Kalau nak bahas logik, bahas aku bahas logik lah. Nak segi Quran banyak lah nak cerita. Quran sendiri suruh ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi nak macam mana ada manusia ni dia agak kurang sihat sikit lah.
Anggapan anak dia kurang kasih sayang. Orang macam ni dia kurang kasih sayang, makanya dia memberontaklah apalah, dia keluarlah pandangan-pandangan yang ajaib. Dan kita jangan terkejut. Sebenarnya benda ni bukan baru, dah lama dah berlaku. Pada zaman Nabi pun dah berlaku, zaman selepas itu pun dah berlaku, dan hari ni hanya mengulangi kembali sahaja. Gitu insya-Allah. Tak apalah cerita tu. Masuk cerita balik. Cerita yang tu esok tak habis. Cerita pasal orang inti hadis ni. Tak. Jadi Allah Taala sebut ya ayuhan nabi, wahai nabi. Maknanya Allah Taala tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala pula sebut sambungan ayat, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa Muhammad kamu haramkan perkara yang Allah Taala telah halalkan kepada kamu? Apa cerita sebenarnya ayat ni? Sampai Allah Taala bertanya Muhammad, yang kau pergi haramkan benda yang Allah Taala halal ni kenapa? Soalan Allah. Cerita ni kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir dipamerkan dengan beberapa asbabun nuzul. Masuk ada waktu? Masuk azan dulu. Ayat ni panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Lima tuharribu ma ahallallahu lak. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanya Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kenapa kamu haramkan perkara yang telah Allah Taala halalkan kepada kamu? Allah Taala tanya soalan ni dengan beberapa sebab lah. Asbabun nuzul ayat ni ulama-ulama tafsir datangkan dengan beberapa asbabun nuzul. Yang pertama, ayat ni dia merujuk kepada kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW ni satu hari pergi rumah dekat salah seorang muslimat pada zaman Nabi, namanya Zainab binti Jahash. Pergi rumah Zainab binti Jahash, dia jamu Nabi ni dengan madu. Dia lah orang besar, orang jamu lah sedap sikit kan. Bila makan madu ni, dia balik-balik duk bersembang dengan isteri. Isteri-isteri ni terbau madu mulut Nabi SAW. Oi, dia orang pun nak juga. Lalu dia orang pun tanya Nabi SAW. Yang tanya tu dua orang isteri Nabi. Yang pertama Aisyah, seorang lagi Hafsah. Dua-dua ni pergi tanya Nabi SAW tentang madu dia makan, yang Nabi Muhammad SAW makan. Dia sindir lah macam kita menyindir lah. Ni bukan makan madu ke baru ni? Kau cara tanya Nabi macam kita lah. Dulu masa miskin-miskin dulu, sebelum jadi YB, orang pergi mana-mana siapa nak jamu kita? Tapi bila dah jadi yang berhormat, pergi mana orang jamu makan, sana jamu makan. Makan tu pula sate tu. Balik-balik rumah, sembang-sembang rumah pun bawa sate. Makan sate seorang, tak panggil dah kita. Sembang kan. Yang suami dengar lah, kau apa hal? Dan orang jamu, takkan aku tak makan kot? Kalau aku tak makan, orang kata aib pula. Aku makan lah, yang kau duk petikai aku sangat apa? No, dia pun dah tanya soalan. Nabi Muhammad pula jadi sakit hati. Nabi Muhammad bersumpah dengan nama Allah, tak nak minum madu dah. Demi Allah, aku tak nak minum madu dah. Lan a'udah, aku takkan ulangi lagi untuk minum madu tu. Nabi Muhammad kata macam tu. Bila Nabi Muhammad bersumpah dengan nama Allah tak nak minum madu tadi, padahal hukum madu tu adalah halal, Allah Ta'ala tanya Muhammad, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Muhammad, kenapa kamu haramkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu? Soalan. Nampak? Itu satu asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang kedua berkait dengan Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah tidak mahu bersetubuh dengan salah seorang isteri Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah. Disebabkan dia bersumpah tak nak bersetubuh dengan isteri dia, Allah Ta'ala tegur, Muhammad, tak boleh. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau haramkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu? Maksudnya setubuhlah bini tu, apa duk haram-haramkan pula? Macam tu. Dua. Yang ketiga, asbabun nuzul ketiga, yang ni dalam hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari, Umar Al-Khattab pernah cerita kisah Nabi SAW ni diboikot oleh isteri-isteri. Yalah, sama-sama cemburu, dia boikot sama-sama dia pakat pula boikot. Tak payah cerita isteri Nabi lah, isteri kita pun macam tu. Nak tahu kena tanya orang bini ramai. Tanya orang bini ramai, macam mana bini ramai? Gaduh. Memang lah, bini Nabi pun gaduh. Bini Nabi Ibrahim gaduh, bini Nabi Muhammad SAW gaduh. Biasalah tu, bini ramai, kaedah dia dah. Adalah silap dia kan, silap kat mana. Jadi isteri ni dia boleh cemburu sama-sama dia boikot Nabi SAW. Umar Al-Khattab ni bila dapat tahu yang isteri-isteri ramai-ramai pergi boikot Nabi ni,
Nabi SAW pada ketika itu sampai pergi duduk kat masjid, tak nak balik, duduk kat masjid. Kau ada orang lah, korang nak jadi apa, kau pasal duduk kat masjid, aku nak fokus dengan kerja aku. Umar Al-Khattab pergi jumpa dengan isteri-isteri Nabi. Umar cakap apa? Kalaulah Nabi ceraikan korang, ada perempuan lagi bagus daripada korang boleh kahwin dengan Nabi. Bubur sebiji macam tu kan. Alah, korang rasa korang canggih sangat nak boykot Nabi. Kau tahu tak? Nabi tu Nabi tau. Nabi tu berapa ramai orang minat ke dia. Kalau korang tak maaf pergi mampus, ni ada lagi lawan nak ke dia. Macam okey. Macam kita lah kadang kan. Betul Syekh, tak payah cerita Nabi. Ustaz pun berambak orang nak tau. Ustaz berlambak orang nak. Kita tak cerita lagi orang jadi nazir masjid, orang minat. Yang ni berebut lepas dia jadi nazir masjid. Betul. Ustaz pun Syekh berlambak orang nak. Anak cakap orang lain, cerita anak sendiri. Dah 8 orang mai jumpa anak nak tawar diri kahwin dengan anak. Anak jawab satu, minta maaf. Jawab satu je, belum bersedia lagi. Tak tahulah akan datang. Tapi sekarang sorry, sekarang memang aku tak bersedia. Syekh jadi ustaz. Ustaz pun ramai orang berkenan pergi jumpa tawar diri nak kahwin dengan ustaz. Ramai lagi balak handsome tu. Kenapa tak ambil balak lain? Tak boleh. Macam tak selamat di akhirat. Kalau kahwin dengan ustaz, akhirat selamat. Senang bunyi. Bila ustaz tu selamat ke akhirat? Mana kau tahu? Ustaz tu belum tentu selamat tau tak? Tapi dia punya imaginasi apa tu kan. Dia ada tu. Itu baru tadi ustaz. Nabi-nabi lagilah. Betul tak? Nabi Umar pergi sound nak buat pasal dengan Nabi, main cemburu boykot Nabi. Okey, boykot lah. Tapi kena ingat, kalau korang diceraikan oleh Nabi, berlambak lagi perempuan lawa-lawa hak lagi baik-baik tu nak kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bobo sebiji jam jam lain sudah main ugut macam ni tu. Jadi Nabi Muhammad SAW masa tu tak nak jumpa isteri-isteri je. Padahal berjumpa dengan isteri ni satu benda yang diizinkan dalam Islam. Memanglah kan. Tiba-tiba Nabi Muhammad tak nak jumpa, Allah Ta'ala tegur, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Muhammad, kenapa kamu haramkan perkara yang telah Allah Ta'ala halalkan kepada kamu? Soalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ini asbabun nuzul. Okey, apa poin? Ayat ni dia nak cerita pada kita tentang ada satu lagi sikap yang ada pada manusia, iaitu suka mengharamkan benda yang halal. Yang pertama, mengharamkan yang halal ni adalah sikap yang tak benar. Sebab kerja mengharamkan dan menghalal ni adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita haramkan benda yang halal ataupun menghalalkan benda yang haram, adalah perkara yang haram, dilarang di dalam Islam, tak boleh. Contoh ada satu kes berlaku. Allah Ta'ala turun Al-Quran, ittakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan guru-guru mereka, padri-padri mereka, rahib-rahib mereka syirik lain daripada Allah. Nabi Muhammad baca ayat tu, dengar ke seorang padri Kristian namanya Adi bin Hatim, yang kemudian dia masuk Islam, jadi sahabat Nabi lah. Adi bin Hatim tu masa tu dia seorang padri tau. Dia pergi jumpa Nabi, dia bawa salib kat tangan. Punya kuat iman dia tu. Iman ni sebab Kristian lah. Kalau kita orang Islam ni pergi mana-mana buat butir tasbih, wah, kita tengok hebat iman dia ni kan. Belum tentu Syekh orang pegang butir tasbih banyak belum tentu beriman. Kalau pergi dekat negara Kuwait, masuk disko tu tasbih kat tangan. Masuk disko tasbih kat tangan. Dia pegang serban cara dia lah. Dia pegang tasbih, dia masuk disko, dia tengok orang perempuan gelek. Arab ni budaya gelek ni nombor satu lah. Dia cerita Arab tu gelek tu. Yang perempuan dia gelek tu pula, dia betul-betul coling sudah lama. Ni cerita Arab kat Kuwait ni. Yang Pak Arab pegang tasbih, dia pegang, dia tengok tu, Masya Allah, tarik butir tasbih, Masya Allah, Masya Allah. Hapra punya Arab. Ni cerita ni apa? Memang Arab Kuwait macam tu. Arab Kuwait, Arab Dubai, Arab mana lagi? Arab tu Arab Qatar. Perangai serupa, lebih kurang semua tu kan. Perangai pegang tasbih masuk disko. Tapi umum orang Melayu kita, orang Malaysia kita, bila tengok orang jalan pegang butir tasbih, wah, iman kuat, hari-hari berzikir dengan Allah Subhanahu Taala. Okey, ni sebab Kristian pegang salib kat tangan, iman kuat. Pergi jumpa Nabi SAW, pegang salib, pergi jumpa Nabi, dia kata, macam mana ni Quran kamu Muhammad? Dia pergi sebut ittakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabin dunillah. Kami ni kata pergi ambil tugu-tugu kami, padri-padri kami, rahib-rahib kami syirik daripada Allah. Kami tak pernah sembah pun tugu kami. Kami tak pernah sembah pun rahib kami. Kami tak pernah sembah pun semua orang-orang besar kami. Tak pernah buat. Quran kata benda yang tak betul. Dia pergi sound Quran.
Nabi Muhammad kata, bala, betul, memanglah korang tak sembah tok guru korang. Korang memang tak sembah padri-padri korang. Tapi istahallu ma haramallah wa haramu ma ahallallah fattabi'uhum fatilka ibadatuhum iyahum. Tok guru kamu halalkan benda yang haram, haramkan benda yang halal. Korang berikut. Yang itulah sembah Tuhan. Macam korang sembah dah. Sebab kerja menghalalkan yang mengharam ni kerja Tuhan, bukan kerja tok guru kamu. Bukan kerja padri-padri kamu. Korang berikut. Macamlah korang sembah dia orang. Maksudnya ayat Quran dengan hadis yang kita bawa ni nak mempamerkan kepada kita kerja halal mengharam kerja Allah, bukan kerja kita. Tak boleh nak halalkan dan mengharamkan. Tapi ada satu lagi part yang berlaku di kalangan kita. Kita bersumpah dengan nama Allah SWT tak nak buat benda yang kadang-kadang halal. Ada benda ni halal, kita tak buat bukan kerana benda tu haram. Kita tak buat tu sebab apa? Sebab penyakit. Itu satu part yang lain. Orang kencing manis tak boleh makan gula banyak-banyak. Tapi tak boleh lah kita kata makan gula banyak-banyak tu haram. Tak boleh. Tapi orang kencing manis tak boleh makan lah banyak, nak mampus. Dan kencing manis pergi makan gula banyak, cepat sikit jalan. Tak? Kaedah dia tak boleh makan banyak. Apa lagi? Orang ada penyakit tertentu ni, alergi kulit, yang dia ni tak boleh makan, dia tak boleh makan sotong, dia tak boleh makan udang, dia tak boleh makan telur sebagai contoh. Jadi dia tak makan tu bukan maksud dia kena haramkan telur. Tak boleh, tak boleh. Hukum makan telur tu adalah halal. Tapi masalah kau sakit, kau tak makan lah. Jangan kerana kau tak suka maka kau haramkan. Itu masalah juga tu. Dia perangai macam tu pun ada juga. Dia tak suka, haram. Kenapa tak suka? Sebab saya tak suka. Hui, haram sebab dia tak suka. Yang orang lain suka tu macam mana pula? Kan? Ada. Sebab itu Islam ni ajar kena ada amanah ilmu. Masalah kita buat satu part, masalah kita suka satu part, masalah hukum satu part yang lain. Di Mesir, di Azhar, ada satu kes berlaku. Bila keluar fatwa kata rokok haram, tak maaf misal rokok semua haram. Wartawan ni pergi tanya semua ulama-ulama dekat Mesir. Dan dia tanya kat Qaradawi apa hukum sat rokok? Haram, kata Qaradawi. Mari ulama kedua haram, mari ulama ketiga haram, mari ulama keempat semua kata haram. Tiba-tiba ada seorang ulama Azhar isap rokok. Dia kata baik kita tanya Pak Syekh ni, mana tahu dia kata halal, mana tahu. Dia pun pandai. Bila dia pergi tanya, masa Syekh tu tengah isap rokok. Tengah isap rokok, seduk pun buat anak interview ni tengah isap rokok, tangan kat rokok lah. Dia pun biar kawan tu seduk. Apa soalan dia? Rokok ni halal ke haram? Tanya soalan yang baru lepas seduk tadi kan. Dia pun dengar tu, dia seduk sekali lagi. Haram kata dia. Haram? Gua seduk tadi tu. Macam mana pula? Kata haram. Dia kata haram. Masalah aku nak langgar tu masalah aku. Maknanya ada amanah ilmu. Ilmu kena amanah Syekh. Dia masalah sekarang dia boleh kata halal sebab apa? Sebab dia rokok tu masalah aku. Kenapa ustaz tak kata haram? Kalau aku kata haram aku kena. Nampak? Qulil haqq walau kana murran. Katalah benar walaupun pahit sekalipun. Kalau anak tukar arcade, katalah benar walaupun kena tabat hidung sekalipun. Dia kena ada amanah ilmu. Kita tak suka nak kata haram. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ini isu ilmu, bukan isu kau suka ke tak suka. Banyak lah. Kadang-kadang kita jumpa yang Melayu agak ekstrim. Tak boleh masuk kedai orang Cina. Janganlah. Tak boleh masalah kau tersuka satu part. Jangan haramkan. Orang kafir masak tak haram. Masakan yang dimasak oleh orang kafir tidak haram. Tak haram. Nabi Muhammad SAW dibesarkan dalam rumah Abu Talib. Abu Talib tak beriman pun. Abu Talib tak beriman. Takkan Muhammad duduk dalam rumah Abu Talib tak rembat nasi-nasi sama kawan tu? Tak? Mesti ada makan. Maknanya masakan orang kafir tak haram. Masalah tak ada liur tu masalah liur kita. Faham tak? Saya tak suka, saya tak setuju. Fine, okey, kau punya pasal. Tapi jangan kata haram. Tak suka satu part hukum, satu part yang lain. Memang awak macam mana? Kita tak ada liur nak makan sotong, janganlah makan sotong. Jangan kata sotong tu haram. Kita tanya kenapa haram? Sebab aku tak suka makan. Kita pula kena ikut liur dia. Mengarutlah. Tak boleh. Yang haram adalah haram, yang halal adalah halal. Suka itu isu kita, bukan isu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada pula satu part yang lain, dia tak nak buat satu benda, dia mengharamkan diri dia dan dia bersumpah dengan nama Allah. Itu satu masalah juga tu. Kadang-kadang ada orang ni dia terlalu ekstrim. Dia bergaduh dengan kawan dia bersuara, demi Allah aku tak nak cakap dengan kamu. Sudah. Dia guna nama Allah tu tak tahan. Kan? Ataupun kalau berlaku dalam zaman Nabi SAW dulu, dia bersumpah dengan nama Allah, dia tak nak setubuh isteri dia, dia pergi samakan belakang tubuh isteri dia dengan belakang mak dia. Dia bagi zihar.
Zihar, ada hukum zihar lah. Demi Allah, belakang maklum dia sebut macam belakang, sedak dia rembat pasal tu. Hukum dia macam mana? Ingat yang pertama, bersumpah dengan nama Allah mengharamkan benda yang halal adalah haram, tak boleh. Tiba-tiba dia dah bersumpah juga. Bila dia bersumpah, dia wajib bayar kifarat sumpah. Wajib dia kena bayar kifarat sumpah. Apa kifarat sumpah? Nombor satu, dia kena merdekakan hamba. Kalau tak boleh merdekakan hamba, ataupun pilihan lah, dia 3 perkara. Bagi makan kepada 10 orang miskin, ataupun yang ketiga, bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Tiga-tiga tak boleh nak buat, hendaklah dia berpuasa selama 3 hari, tetapi tidak disyaratkan berturut-turut. Nampak? Dia panggil hukum membayar kifarat sumpah. Jadi satu lagi tajuk, dia panggil nazar. Nazar dengan sumpah, 2 tajuk berbeza. Nazar ni tak semesti bersumpah dengan nama Allah. Dan nazar tu pula dia ada 2-3 jenis. Yang pertama, bernazar secara mutlak. Saya bernazar nak sembelih korban, contohlah disebutkan, maka sembelih itu jadi wajib. Ada satu lagi nazar, dia ikat dengan satu benda yang lain. Kalau anak saya lulus peperiksaan, saya bernazar nak sembelih lembu, contoh kan. Kalau anak dia lulus, maka sembelih. Kalau tak lulus, tak payah sembelih. Faham? Dia panggil nazar tu satu mutlak, ada satu diikat dengan satu faktor yang lain. Nazar ni dia tak berlaku kecuali dalam perkara-perkara sunat saja. Ma yataqarrabu ila Allah, perkara yang menghampirkan diri pada Allah. Maksudnya, saya bernazar nak sembelih korban. Korban benda sunat. Bernazar untuk nak sembahyang sunat sebagai contoh. Sembahyang sunat tu dah jadi wajib sebab dia bernazar. Nampak? Tapi nazar takkan berlaku. Saya bernazar nak makan kari kepala ikan. Pelik kau punya nazar. Tak ada nazar macam tu kan. Dia tak, apakah wajib dia kena makan kari kepala ikan? Tak. Sebab apa? Nazar tak berlaku dalam perkara-perkara harus, tak berlaku. Nazar tak berlaku dalam perkara-perkara yang makruh. Lagi-lagilah nazar tak berlaku dalam perkara-perkara yang haram. Dia bernazar tak nak bercakap dengan mak dia. Tak bercakap dengan mak ni haram. Contohlah kan. Nazar tak berlaku. Orang tu bernazar, kalau sekiranya kalah perlawanan bola, dia nak potong telinga dia. Berlaku tak kakak? Dia kan awak perangai tak apa-apa ni. Nazar tak berlaku. Sebab apa nazar tak berlaku? Sebab nazar hanya berlaku kepada perkara ma yataqarrabu ila Allah, perkara yang menghampirkan daripada Allah, benda sunat. Nazar tak berlaku pada benda yang wajib. Saya bernazar nak sembahyang zuhur. Gila nazar macam tu. Main zuhur tu wajib dah. Mana boleh nazar macam tu kan? Tak boleh. Tapi kalau bersumpah jadi. Kalau sumpah jadi. Bernazar tak nak cakap dengan mak, wajib dia cakap dengan mak. Lepas tu kau bersumpah dengan nama Allah Ta'ala tadi, kena bayar kifarat sumpah. Faham? Dia bernazar nak makan kari kepala ikan, contoh, tak ada kerja dah tu. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku nak makan kari kepala ikan. Wajib dia makan kari kepala ikan sebab dia bersumpah. Nampak tak? Nazar dengan sumpah 2 tajuk yang berbeza, tak sama tajuk dia. Faham Apa lagi? Banyaklah. Kalau sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah untuk buat perkara yang haram ni, hukum asal dia kena buat, tapi buat tu lah berdosa, dia tak boleh buat, maka dia kena bayar kifarat sumpah. Tu hukum. Orang bernazar, kalau sekiranya saya kalah dalam pilihan raya, masa pilihan raya itulah, saya nak potong telinga saya. Adalah seorang menteri besar kat salah satu negeri kat Malaysia ni, tak apa sihat lah. Tiba-tiba dia cakap macam tu, kalah semua. Potong telinga dia atau tidak? Soalan. Hukum asal kena potong, tapi mencederakan diri sendiri adalah haram. Wajib dia bayar kifarat sumpah. Hukum dia. Nampak Itu kena beringat. Nak bersumpah ni kena beringat. Ni kadang-kadang bersumpah pakai nak bersumpah aja. Dia tak fikir implikasi buruk yang nak berlaku lepas daripada itu. Ada kadang-kadang dia bercinta dengan minah mana tak tahu, nak kahwin, bapak perempuan tu pula tak bagi. Dia punya usaha-usaha lah, sekali jumpa dengan ustaz, dia kata, ustaz demi Allah kalau saya boleh kahwin dengan minah fulanah binti fulan ni, saya nak bersumpah dengan nama Allah, saya nak sujud sebanyak 1000 kali sujud. Bubuh 1000 kali sujud. Dapat ustaz pun jadi saksi. Kita pun mudah-mudahan kau dapatlah. Dapat sungguh. Tiba-tiba nak buat, alamak ustaz banyaknya. Sudah jadi menyusah korang pula. Inilah orang bagi tak pandai. Nak bersumpah pun biarlah, guna sabar Syekh. Janganlah bersumpah benda tak apa-apa, nak potong telinga, kan bodoh punya nazar. Ikan bodoh punya sumpah. Nampak tak? Jadi biar pandai sikit insya-Allah. Nak bagi tahu kok mana pun memang berlaku orang bersumpah untuk mengharamkan benda yang halal, memang ada. Nak beringat jangan ada ubat lah. Yang penting jangan ada ubat begitu. Jadi Allah Taala tanya, lima tuharimu ma halallahu lak Muhammad, kenapa kau haramkan benda yang Allah Taala halalkan kepada kamu? Tak apa lagi.
tabghi mardati azwajik. Tujuan kamu duk buat macam tu, duk haramkan benda yang halal ni sebab apa? Sebab nak mengharapkan keredaan isteri-isteri kamu. Sayang bini sangat sampai halalkan benda yang haram, tak boleh lah. Sayang bini sayang juga, tapi janganlah abai yang Allah Ta'ala punya ni. Sayang bini ni sampai tak sembahyang jemaah, silap banyak lah kan. Nak pergi dengar kuliah malam ni, turun-turun tu rumah tanya, bang malam ni kita pergi Tesco okey juga kan? Tesco lah pula. Tak apalah kita pergi Tesco lah malam ni. Kuliah-kuliah pupah ke mana? Tak boleh lah. Sebab mendapat ilmu ni satu benda yang wajib juga kan. Jadi kena imbang lah. Janganlah mengharapkan redha Allah, redha isteri sampai terlupa redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Jadi kena ambil yang Allah Ta'ala dulu. Isteri tu nombor 7, nombor 8 dah. Nombor 1 tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada memang ada manusia macam tu. Nak sayang bini tak salah. Bahkan digalakkan dalam Islam, sayanglah isteri tu. Nabi Muhammad pun sayang bini dia. Kan? Jadi kita lebih-lebih lagi lah kena sayang bini. Tapi janganlah sayang bini sampai bini kata A, kita pun A. Dia kata B, kita pun B. Padahal yang Allah Ta'ala kata B, yang bini kata A. Tak boleh ambil A sebab bini kata. Allah Ta'ala kata B. Tak tepi. Sebab apa? Ini bukan isteri cakap. Tak betul lah. Jadi sayang Allah nombor 1, sayang isteri nombor 2. Tu kan cara dia begitu, insya-Allah. Begitu. Dan Allah Ta'ala pesan di akhir ayat, kata Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala ni Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah Ta'ala kaitkan dengan dua nama? Al-Ghafur, kalimah Ghafur dengan Rahim. Ghafur pemaaf, Rahim penyayang. Orang yang ada sifat penyayang mudah memaafkan. Seorang ibu, dia ada anak dia buat macam-macam, menyebabkan dia sakit hati, mengamuk lah mak ni. Tapi last sekali kata, ngalah tak apalah, papa maafkan. Padahal budak tak minta maaf pun. Kenapa? Sebab mak ni sifat dia penyayang pada anak ni. Memaaf itu datang apabila ada sifat penyayang. Jadi hikmah Allah Ta'ala dipamer dalam ayat ni, Allah Ta'ala ni pengampun dan penyayang. Sebab dengan sifat penyayang itu adanya sifat pemaaf. Dia hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala bila Allah Ta'ala gabungkan dua nama itu, insya-Allah begitu. Sambungan ayat, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung kuliah kita akan datang lah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.